Maaf, tercinggung kat belakang. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya di youtube.com/Azril Nazli alias. Mata saya lebam sikit ni, tak cukup tidur. So, apa hal tak cukup tidur hari ni kan? Sejak bermain Luno ni lah saya cerita. Sejak bermain Luno ni, tidur saya terganggu. Berat badan hilang. Alhamdulillah hilang. Setiap okey lah, 1 jam 5 kali 10 kali tengok Luno, nak tengok apa jadi dekat saham yang saya beli. Jadi hari ni saya nak cerita pasal wang kripto dan teknik-teknik melabur kat sana. Sebab kita belajar daripada kesilapan, dan saya memang melakukan banyak kesilapan bodoh lah. Dan cerita sebab tak, yelah kan, kita nak belajar, kita kena lalui perjalanan tersebut. So contohnya kita jumpa jalan yang kita tidak ketahui, jadi kita kena jalan lah, cari mana jalan yang paling pendek dan paling panjang, dan juga emosi. So hari ni saya nak bercerita kesilapan saya dulu. Kesilapan saya, sebab saya akan jadi panduan untuk diri saya dan juga jadi panduan kepada orang lain. Kesilapan pertama, transaksi saya nak masukkan duit dekat Luno kena reject. Sebab saya gunakan akaun bank yang tak sama dengan nama yang saya daftarkan dalam Luno. Dah kena reject dan saya rugi RM5 sebab kos transfer balik ke bank. RM5 tu boleh beli satu XRP, babe. Hari ni satu XRP dah RM5 habis. Okey, kesilapan pertama tu pasal nama ni ya, nama bank tak sama. Contohnya nama saya Azril Nazli alias dalam Luno, dalam kat bank Azril Nazli Capital pula. Yang tak sama, ada capital, nama tak sama. Jadi Luno akan reject. Tak sama langsung tu. Jadi kena sama nama bank dan juga dengan nama yang didaftarkan dekat Luno. Contohnya anda mendaftar di Luno sebagai syarikat anda. Contohnya Husin Vitek Capital. Jadi dekat nama syarikat SSM anda Husin Vitek Capital. Kena macam tu lah, sama lah. Asal sama. Paling senang nama dalam IC digunakan untuk bank dan juga untuk Luno. Okey. Itu kesilapan pertama. Kesilapan kedua, gopoh. Gopoh. Kawan-kawan cakap, beli SRP tengah naik Hari ni hari, contohnya tengah naik gila-gila ni. Contohnya macam hari Ahad lah. Semalam hari Ahad semalam tengah naik gila-gila. Pukul katakan, yelah kawan, masalahnya member tu dah beli awal-awal pada harga RM2, harga RM4. Okay. Anda pula geram, masukkan duit, duit dah masuk ni. Dengan geramnya anda pergi beli SRP pada harga RM6.40. Anda kena senyum. Okey, RM6.40. Pump RM10,000. RM6.40, RM10,000 keping lah RM64,000 lah anda pump. Kita bagi contoh lah kan, cerita orang kaya. Sekali dia tiba-tiba pukul 7 anda check balik, pasal lah RM64,000 aku ni tiba-tiba jadi RM58,000. Mana nak hilang RM8,000? Ada duk dak. Silapan kedua, membeli waktu orang tengah membeli. Jadi kat dalam Luno tu kalau guna PC, kalau anda guna yang masuk app Luno guna PC, dia ada insights. Dalam insights tu ada meter. Ada meter merah hijau. Anda membeli meter top speed hijau, tahu tak? Waktu orang tengah membeli, anda pun sibuk beli. Jadi orang yang kenapa dia turun? Sebab orang menjual. Selepas itu sebab orang yang menjual ni dia dah tunggu. Dia menunggu lama tau. Dia mancing mancing ikan. Dia memancing daripada harga RM2, RM4. Katakan dia ada 10,000 unit, dia dah beli RM4. Dia orang ni jenis simpan. Dia tak jenis simpan. Dia tunggu masa untuk orang-orang newbies yang ni sibuk beli time mahal. Jadi ada orang beli harga dah RM40 lah. Boom, sell habis. Tu turun ke RM5.7, RM5.40 kan hari ni kan. Hari ni hari Isnin. Cuba check Luno anda kan rendah RM5.50, RM5.60 tak silap saya tadi. Tak lah, masa saya sebelum keluar RM5.90. Sian kawan-kawan, hati dah risau kan. Salin SRP turun harga. Jadi kenapa hari ni rendah? Kenapa hari ini harga dia rendah? Sebab pasaran time zone ni waktu, maksudnya time zone kita cerita time zone ni.
semalam apa tu orang Amerika sibuk membeli. Jadi yang masyarakat yang paling celik membeli saham kripto ni adalah warga Amerika lah, dan juga Asia, kuat Asia. Jadi bila mereka sebelum dia orang tidur, sebelum market dia tidur ataupun sebelum dia masuk tidur, dia jual dulu lah. Dia jual tu maksudnya bukan jual ke macam kita jual ke RM, tak. Dia orang simpan ke BTC balik, dia orang simpan ke Bitcoin balik, minta Bitcoin hold value. Okey lah, dia orang dah main seminggu, so dia jual SRP masuk ke BTC wallet dia orang. Maksudnya macam tu lah. So jual harga daripada RM4 turun. Kesilapan ketiga, anda pun rusing, hari ni tak ada kerja, hari sini tak ada kerja, tengok saya RM8,000 rugi, dia lagi RM10,000 rugi, dah rusing dah. Ni takkan aku nak rugi sampai RM20,000. So harga pun turun daripada RM6.40 turun ke RM5.50, turun ke RM5.20. Anda pun dah tak boleh jadilah, daripada aku rugi semua sekali aku jual. Anda menjual dengan kerugian pada RM5.40, kerugian RM10,000. Anda pun okeylah. That's it lah. That is my pelaburan dalam Luno menipu semua ni. Sebab anda rugi RM10,000, anda kata Luno tipu. Tu satu kesilapan. Anda rugi, jangan cakap benda tu tipu, sebab kesilapan anda tak study. Okey. Kata anda cek balik Luno. Cek balik Luno kan, contohnya anda cek balik anda lepas solat subuh kan, nak tengok balik lah solat subuh hari Selasa. Asal naik ni? Asal daripada RM5.40 naik RM5.50? Asal naik lagi? Okey, jap je kot naik kan. Ada dan hari Minggu akan tiba, hari Jumaat. Asal macam naik ni? Lepas tu baca berita pula, SRP menang kes mahkamah pula. Oh, berita baik. So bila anda baca berita baik untuk SRP, ianya berita buruk untuk anda, sebab anda menyesal pula aku jual RM5.40, dia naik RM5.50, RM5.65 naik sikit, dan dia tiba-tiba pula anda cek dia melonjak ke RM6.20. Jadi anda pun kalau aku set jual kat RM6.20 turun sikit, anda pun stres lagi. Jadi sekarang dia stabil kat RM5.95. Kita tengok hujung minggu ni performance SRP macam mana. Jadi itulah kesilapan, gopoh dan risau tak tentu pasal. Benda ni cakap senang. Cuba anda sendiri letak RM60,000 duit anda dalam wang kripto. Kita tak payah cerita lah, tu langkah bodoh, tak berani. Tapi duit anda sendiri yang anda cakap kawan anda tu, anda sendiri labur RM100 je. Cuba anda labur RM100,000. Lain tau perasaan dia. Tak boleh tidur tau. Jadi kalau nak kurus, mainlah benda ni. Macam saya ni, daripada 107 kilo dah 104 kilo ke 96 kilo sekarang. Kurus tanpa senam, main benda ni je. Alhamdulillah. Okay. Jadi kesilapan seterusnya, itu tadi kesilapan 2 besar itulah. Gagal mengawal emosi, tangan dah gigil, dan sendiri buat justification. Dah lah tak ada ilmu trading, tiba-tiba sendiri buat justification berdasarkan graf 5 minit. Pergi tengok graf 5 minit, red candle. Sekarang tengok graf 5 minit, memanglah tom merah dia kan. Ataupun anda kalau tak guna candle, anda tengok dia punya carta tu kan ke bawah. Ataupun anda paling simple, anda tengok anda punya pelaburan dekat dalam RM. Ini pun silap besar, dia menggunakan RM sebagai anda punya asas untuk untung ke rugi. Silap tu, saya cerita kenapa. Lepas tu anda panik, jual. Itu namanya panic sell. Beli time mahal, jual time sangat murah lah tu. Jadi SRP ni sebenarnya permainannya macam tu, sebab dia dikawal oleh satu dunia. Tak ada siapa boleh kawal SRP ni. Dia berdasarkan news adoption. Jadi kenapa dia mahal sehingga RM6.40? Sebab orang Amerika ke orang Asia nak quick cash. Itu bukan harga sebenarnya. Itu adalah namanya quick grab. Harga sebenarnya RM5 lebih je. Jadi bila dia melonjak tu adalah spike, ataupun di mana orang-orang yang greedy ni membeli pada waktu tinggi. Orang tamak ni beli waktu tinggi. Macam anda lah. Aku beli dah RM4, aku mengharapkan kejap lagi dia RM7 lah, jual lah RM7. Orang tamak jadi. Beli hujung minggu, time tengah graf tengah naik. Itu tamak tu namanya. Guna otak. Beli time bila? Nanti saya akan ajar tak beli time bila. Jadi sebenarnya kawal emosi, bersabar. Saya bermain SRP ni sejak harganya RM2.40 dan
Sesungguhnya saya pun gagal mengawal emosi. Cakap orang pandai, sendiri tak pandai kawal. RM2, RM3 saya jual. Lepas tu beli balik, lepas tu jual, beli balik. Ya itu adalah namanya proses perjalanan. Macam kita masuk hutan, kita tak tahu jalan mana yang selamat. Jalan pendek ni selamat, tapi banyak binatang buas. Oh, ada jalan luar, ada batu-batu ni, mungkin orang-orang Bunian dah buat ni jalan ni. Dalam batu-batu masuk, tidak kembali ke dunia betul. Okey, jadi mana banyak jalan ni, mana masa tu nak pilih jalan ni. Tengok cerita Lord of the Rings, ada banyak jalan kan. Macam tu lah. Ibarat main SRP ni. Kita tak tahu besok turun ke, bukan besok lah, saya tak tahu lagi seminit harga berapa. Mana saya boleh predict. Tapi kita perlukan bantuan. Nak tahu, tak boleh lah pergi ke dalam grup tanya, SRP boleh beli tak? Macam tu nampak sangat kita ni jahil, tak buat kajian. Nampak sangat kita ni masukkan duit tapi tak ready untuk rugi. Masuk duit, yang ketiga, masuk luno ni kena masukkan duit yang anda sanggup untuk rugi. Anda masuk RM1,000, anda ibarat memberi orang miskin RM1,000, anda tak kisah. Macam tu lah maksud saya. Aku dah RM1,000 ni, tapi apa ni, aku boleh derma ke orang RM100. Jadi lama ada pula. Malah saya nak bagi bank nilai. Okey, tak apa. Roblox itu lagi. Jadi katakan anda ada RM1,000, anda nak bagi kat fakir miskin RM100. RM100 tu lah yang anda masukkan luno, sebab anda tak kisah duit tu, tak kisah dia terbakar ke apa ke. Contohnya hari ni anda plan mingguan ini anda nak beli rokok. Nak beli rokok sebanyak 100 kotak, nak hisap rokok 100 kotak minggu ni. Tapi kata minggu ni anda tak hisap rokok, kos duit rokok yang anda bakar tu masuk ke luno. Itulah maksud saya, guna duit yang bukan, yang anda tak sayang, yang anda tak sayang, yang tak kisah anda. Macam anda hisap rokok, anda bakar duit kan, sama je kan. Macam tu. Jangan guna duit perbelanjaan hari-hari. Duit AHB pun jangan. Duit Aisina okey, duit Aisina okey. Sebab duit Aisina tu macam bonus pada saya, bonus kan. Macam kalau tak dapat pun tak apa. Tapi kalau dapat, janganlah pula pergi enjoy, pergilah cuba guna duit Aisina tu, main SRP pula, main pelaburan wang kripto ni. Jadi itu kesilapan ketiga, menggunakan duit yang contohnya duit gaji, duit simpanan, duit saving. Sebab anda mengharapkan anda masuk 100, minggu depan dia 200. Kalau itulah kesilapan pertama, mengharapkan keuntungan. Jadi macam mana orang untung? Macam mana harga dia boleh naik? Ada orang, jadi harga tu naik turun sebab ada orang rugi dan ada orang untung. Jadi adakah anda berada di orang yang untung ataupun berada orang yang rugi? Itulah nama dia pasaran. Sebab semua koin termasuk Bitcoin bermula pada harga kosong. Jadi harga dia naik sebab ada orang letak value dalam tu. Dan dia naik ada orang letak value, dan juga ada orang rugi. Jadi bila orang macam tadi, macam kes kedua tadi, orang yang merugi, yang hilang RM10,000 tu, itu RM10,000 tu dia pergi ke mana? Dia pergi kat dalam koin tersebut untuk menaikkan value dia. So dia rugi, dia menderma koin untuk apa ni, untuk menaikkan value koin tersebut. Okey, ada Roblox jangan lupa ada mas. Okey, saya nak cerita pula keempat. Orang depan ni, sabar-sabar pancung saya. Cerita pasal yang keempat saya nak cerita pasal apa? Trading fee. Jadi saya rasa saya dah cover sebelum ni. Upah masuk market. Jadi untuk yang tak tahu main kripto, dia main dia tak ada basic belajar finance, main hari ni masuk, lepas tu mengharapkan esok RM10. Tak apalah. 90% orang dalam luno macam tu, tak nak study. Okay. Saya lepas Roblox ni dulu, saya akan sambung cerita pasal cost trading. Okey, cost trading. Anda ibarat masuk bursa saham, tahu. Main dulu anda ibarat masuk bursa saham Kuala Lumpur tu. Nak beli stok kan ada cost. Nak beli stok Top Glove. Okey, nak beli 100,000 share Top Glove, cost masuk membeli ada cost. Jadi dekat Luno tu, kalau anda nampak buy sell kat depan sekali tu, yang kat depan sekali tu yang anda nampak kat handphone tu, saya nak tunjuk tak boleh sebab saya tengah drive.
dekat depan tu buy sell tu, yang ada 50, 100 tu kan, anda membeli, anda akan di-charge 2% daripada jumlah transaksi tersebut. Contohnya, anda membeli 100,000 keping ada 100,000 keping duit SRP. Oh, bukanlah seorang yang kaya, 100,000 keping. Cuba kira 2% daripada 100,000 keping SRP berapa? Buka kalkulator jap. 2% daripada 100, 2. Kalau 100,000 keping, tambah lagi 3 kosong. Tambah lagi 2 kosong lah, 200 keping lah kos dia kan. 200 keping tu darah dengan RM. Tak ke mahal kos dia? 2% tau. Bukan RM2, 2%. Itu masuk, lepas tu anda panik macam kisah seseorang anda lah. Saya anggap tu anda lah yang nombor 2 tu kan. Anda jual panik yang 54,000 tu, anda kena lagi 2% tau. Beli 2%, jual 2%. Lepas tu anda dah rugi dengan harga koin anda. Lepas tu anda double lagi rugi sebab kos transaksi. Jadi macam mana nak kurangkan kos transaksi dalam Luno? So dalam video saya sebelum ini, ada saya mengajarkan menggunakan exchange. So nak tengok video saya kena pakai headphone sebab suara saya tak kuat dalam tu. Ya salah. Apa tu, menggunakan exchange. Dalam handphone pun ada exchange, tapi dalam PC lagi best. Jadi mahirkan dahulu beli menggunakan perisian Luno, bukan yang melabur pada hari yang sama anda install. Saya mengambil masa, pelaburan pertama saya mengambil masa, okeylah, saya pun bercanda juga, saya masuk RM100, tapi saya mengambil masa at least 2 bulan sebelum saya masukkan second punya investment yang besar lah. Sebulan, 4 minggu saya study Luno tu, hari-hari saya tengok. Saya tulis, kalau aku beli masa tu nak pergi Bitcoin je, nak tengok atas je, tak nak tengok duit murah. Kalau aku beli Bitcoin pada 157,000 hari ni, besok aku dapat berapa? So tulis kat kertas, aku beli hari ni, besok berapa? Okay. Oh, adalah, dapatlah banyak untung banyak ni. Belajarlah guna kalkulator, guna Excel ke. Takkanlah anda ada kaya nak beli sebiji Bitcoin, mungkin anda meletak RM100 tapi beli mata wang Bitcoin. Jadi kalau dia naik, dia cuma naik 0.5%, 0.6%. Kalau rugi 0.3%. Jadi Bitcoin sangat stabil. So anda tengok, letak 100 setakat naik setakat naik 100. Oh, kejap, telefon So minta maaf, saya ada gangguan panggilan telefon, jadi saya akan pause sekejap.